Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari. Kita masih lagi di bawah tajuk besar salat berjamaah. Dan pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk ke-70 di bawah kitab berkenaan. Bab ke-70 begini bunyinya: Babun idza bakal imam fi shalah. Wa qala Abdullah bin Shaddad sami'tu nashij Umar wa ana fi akhir as-sufuf yaqra'u إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. Itu hadis di bawah bab 70 yang kita baca tadi. Tengok dulu, kalau sempat kita sambung lagi. Kalau tidak, cukup setakat itulah. Balik semula kepada bab tadi. Bab ke-70 ya. Kita telah baca dah semuanya, tajuk bab dan juga hadis. Satu hadis di bawahnya, iaitu hadis yang ke 716. Kita telah baca dah tadi. Sekarang kita nak tengok terjemahan pula. Bab 70. Apabila imam menangis dalam solat. Apabila imam menangis dalam solat. Jadi macam mana? Apa hukumnya kira-kiranya? Sembahyang tu sah ke tidak? Batal ke tidak sembahyang tu? Atau macam mana ya? Ini termasuk di bawah tajuk bab lagi. Kata Abdullah bin Shaddad, aku mendengar isakan Umar ketika beliau membaca firman Allah yang bermaksud, Nabi Yaqub menjawab, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui, yakni dengan perantaraan wahyu dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Yusuf ayat 86. Seterusnya kita tengok terjemahan hadis yang ke-716. Ismail meriwayatkan kepada kami, kata Imam Bukhari. Imam Bukhari kata Ismail meriwayatkan kepada kami
Katanya Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah Ummul Mukminin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sakitnya, suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Aisyah berkata, aku lalu berkata, jika Abu Bakar menggantikan tempatmu, dia tidak akan mampu memperdengarkan suara bacaannya kepada orang ramai. Kerana dia akan menangis, yakni dalam solat. Suruhlah Umar, biar dia saja yang menjadi imam. Nabi SAW bersabda, suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Aisyah lalu berkata kepada Hafsah, katakanlah kepadanya, jika Abu Bakar menggantikan tempatmu, dia tidak akan mampu memperdengarkan suara bacaannya kepada orang ramai, kerana dia akan menangis, yakni dalam salat. Suruh sajalah Umar, biar dia yang menjadi imam. Hafsah melaksanakannya. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahlah, sesungguhnya kamu ini memang seperti wanita-wanita Yusuf. Maksudnya wanita-wanita yang tergoda dengan Yusuf. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Kerananya Hafsah berkata kepada Aisyah, aku tidak akan mendapat apa-apa pun kebaikan darimu. Itulah terjemahan kepada hadis 716 di bawah bab ke-70. Di bawah bab ke-70. Baik. Tajuk bab sebenarnya ini sahaja. Yang saya gelapkan tu, nampak dah? Itu tajuk bab sebenarnya. Kemudian yang di bawah dia ni sebenarnya riwayat yang dikemukakan sebagai bukti, sebagai dalil oleh Imam Bukhari. Riwayat ini dikemukakan secara ta'lib. Jadi kalau nak kira, ia termasuk sebahagian daripada tajuk jugalah. Kalau nak kira tajuk yang sebenarnya, yang atas ni saja. Itu tajuknya. Yang ni adalah sebahagian daripada tajuk. Yang ni sebagai bukti permulaan, bukti mula-mula yang Imam Bukhari kemukakan untuk tajuk bab. Ini dipanggil riwayat mu'allaq atau riwayat ta'liq. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari tak sempat, tak dan dengan Abdullah bin Shaddad ni. Sebab dia orang yang sempat dengar kisahkan Sayyidina Umar. Maksudnya dan dengan Sayyidina Umar ni. Imam Bukhari tak dan kan. Maknanya Imam Bukhari kata Abdullah bin Shaddad ini mestilah dia ambil daripada orang lain. Mana tidak seorang, 2-3 orang tu sebelum tu. Seperti mana riwayat daripada Nabi pun beberapa orang ada dijelah tu. Jadi sanad tidak disebut. Bila sanad di bahagian bawah, ini daripada pengarang sampai kepada orang yang dia sebut tu tidak disebut, itu orang panggil riwayat ta'liq, riwayat mu'allaq.
atau riwayat secara ta'lil. Okay. Terlebih dahulu kita tengok bahagian mula-mula sekali itu. Bahagian tajuk bab betul. Iaitu apabila imam menangis dalam solat. Idza bakal imamu fi solat. Apabila imam menangis dalam solat. Kan kalau kita perhatikan tu, ayat tu macam tergantung. Dia Imam Bukhari dia ada cara dia sendiri. Cara dia sendiri. Kalau kita mengajar kitab hadis yang lain pun tak perlu bincang banyak sebenarnya tajuk bab tu. Sebab apa tajuk bab dia jelas. Kalau Imam Bukhari ni dia tidak begitu. Kita tak boleh pergi dengan mudah. Kalau kita nak dapat banyak lah ilmu, khususnya ilmu dia, pendapat dia, kita semestinya kena bahas lah, kena bincang. Sebab apa jadi nak kena bincang? Contohnya di sini dia kata bila imam menangis dalam salat, mana jawabnya? Itu ayat tu tergantung tu. Ayat tu tergantung tu. Kalau kita kata bila Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, contoh, berhenti setakat tu, tak faham. Ayat tergantung, orang panggil. Ayat tergantung. Kalau kita tengok dari segi bahasa Arab lah, dia idza tu, sebab idza tu ada tu, apabila. Dia panggil idza ni syarat. Syarat kan. Apabila imam menangis, dia panggil haraf syarat. Haraf syarat kau isim syarat kau, dia mesti kena ada dua fi'il. Satu kalau di sini ni bakar, ni satu fi'il. Orang panggil fi'il syarat. Jadi idza tu ada syarat. Bakar tu jawab syarat. Fi'il syarat. Dia kena ada satu lagi fi'il sepatutnya. Baru ayat tu sempurna, baru tidak tergantung. Mana kalau imam tu gini-gini, jadi mana? Tu tak ada tu. Sepatutnya ada lah. Kalau awak pergi, kita berhenti setakat tu. Kalau, tu pun syarat juga. Kalau, apabila, apa sama lah. Syarat, kalau awak pergi, apa-apanya. Kalau kita berhenti setakat tu, Imam Bukhari ni pula betul. Dia berhenti setakat tu, tanpa memberikan apa-apa jawapan. Maknanya, jawab syarat tidak ada, tidak disebutkan. Fi'il jawab syarat. Ataupun jazak, dia sebut. Itu tak ada. Kenapa dia buat begitu? Itu jadi bahas panjang tu. Dia ada maksud lah. Kalau kita yang belajar Sahih Bukhari dengan betul, rasanya di kalangan kita ni lama daripada awal lagi. Ikuti ni. Saya rasa boleh dah dia tu. Dia nampak dah. Apa maksud Imam Bukhari kalau buat begitu? Kalau baru-baru tu mungkin lah. Tak berapa ingat ke, ataupun tak dengar lagi ke, tak dengar lagi, tak jumpa. Tapi kalau yang lama-lama tu saya rasa jumpa dah banyak kali dah macam ni. Baik, kita tengok hak tergantung tu kenapa. Sepatutnya ayat gitulah. Kalau awak pergi, saya pergi. Maksudnya kalau awak tak pergi, saya tak pergi. Contohnya, kalau awak pergi, jatuh talak. Macam-macam boleh tu. Tak mesti saya pergi kan. Jadi apa yang dia nak sebut, dia nak cerita apa. Kalau imam, apabila imam menangis dalam solat, lepas tu batal kau solat tu. Makmum kena mufaraqah ke? Atau macam mana? Dia tak jawab. Kenapa dia buat begitu? Ini satu seni dalam
Sahih Bukhari. Dalam tajuk-tajuk yang Imam Bukhari buat tu, dia ada benda-benda macam ni. Kita akan bertemu. Baik, kita tengok. Nota 1542. Jadi, bila dia buat tergantung begitu tajuk, timbullah soalan. Kenapa? Kenapa begitu? Adakah sembahyangnya terbatal atau tidak? Yang sembahyang imam itulah. Orang di belakang ni tidak menangis. Sembahyang imam tu terbatal ke tidak? Kalau kita kata terbatal, makmum macam mana? Makmum yang ikut dia. Kalau kita kata tidak terbatal, tahu mana tidak terbatal? Macam-macam soalan timbul. Tahu mana? Siapa cerita? Kata tak batal. Ada bukti ke? Misalnya. Ada dalil ke? Yang kalau imam menangis ni tak batal. Ni menangis ni bukan menangis biasa ni. Esakkan. Imam Bukhari buat mari bukti selepas ni. Abdullah bin Shaddad itu. Dia dengar esakkan Sayyidina Umar. Teresok-esok lah kita kata. Bukan menangis mengalir air mata saja, tak bunyi itu. Itu maksudnya. Jadi macam mana? Itu kita nak belajar lah. Imam Bukhari tidak memberikan jawapan bagi perkataan idza. Apabila. Dia apabila, kalau, jika, ni semua syarat. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahulah. Kalau bila ada syarat tu, dia kena ada apa. Kalau tak ada benda tu, jadi tergantung. Jadi ada kaedah lah. Kalau syarat ni begini-gini kaedah dia. Kalau syarat ni pula begini-gini kaedah dia. Dia banyak. Jadi tidak seperti bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu pun sebenarnya guna juga. Macam tadi lah, kita faham kan? Ini tergantung ni. Kita tak tahu, tak faham apa maksudnya. Dia kena ada jawab tu. Cumanya apabila kita belajar bahasa Melayu, saya tidak belajar bahasa Melayu. Tidak belajar bahasa Melayu lah secara khusus. Jadi saya tidak pasti. Tentu ada. Dia panggil apa tu? Kalau Arab ni saya boleh cerita. Dia kena ada fi'il syarat. Fi'il syarat dia panggil. Yang keduanya dia kena ada fi'il juga. Tapi fi'il jawab syarat orang panggil. Fi'il jawab syarat itulah yang menghilangkan kekeliruannya. Misalnya, kalau awak pergi. Tergantung tu. Kalau tu ada. Awak pergi, tu fi'il. Kata perbuatan, kata kerja dia kena ada. Kalau awak pergi, dia kena ada jawab dia. Saya akan pergi. Saya akan pergi itu jawab tu. Tapi kalau bahasa Melayu dia tak ada kait apa dia perubahan tu. Kalau bahasa Arab tidak gitu. Tidak gitu. Dia ada perubahan pada perkataan itu berubah. Makna dia jadi berubah. Itu tak terhanya banyak. Kaedah dia tu. Kalau begini, gini. Kalau begini, gini. Kenapa? Payahlah kalau tak ada asas tu, payah. Misalnya, entakum akum. Pendek. Hak paling pendek. Kalau awak berdiri, saya berdiri. Entakum, asal dia takumu. Jadi takum. Pasal apa? Itulah. Dia. Kerja itu. Itu menyebabkan fi'il itu jadi mati. Jadi dalam keadaan jazam, orang panggil majzum. Saya boleh sebut. Ni apa-apa dah. Kalau bahasa Melayu, saya tak boleh sebut. Dah. Orang ahli bahasa Melayu ramai ni. Cikgu-cikgu ni. Apa dia sebut tu? Bahasa Melayu. Saya tak tahu. Tapi kalau bahasa Arab, perbuatan berdiri, mula-mula tu orang panggil fi'il syarat. Dan dia telah berubah daripada taqumu jadi takum. Kenapa taqumu jadi takum? Tidak takum.
Dia ada kaedah dia lah. Saya boleh sebut satu-satu. Takum, sebab bila mati ada, itu dia kena mati akhir dia. Takum, mim tu mati. Bila mati, dia bertemu dua mati. Wow dengan mim tu. Bila bertemu dua mati, dia kena buat satu mati. Itu kaedah bahasa Arab. Jadi nak buat mana? Nak buat mim ke nak buat wow? Dia kata buat wow. Sebab apa? Kita tanya. Sebab dia huruf sakit. Huruf illat. Kalau kita panggil huruf saksi. Huruf illat. Kena buat tu. Apa kita kata buat huruf illat? Kalau kita buat mim, macam mana? Panjang cerita lah. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, setiap satu kita boleh cerita. Dari satu segi bahasa Arab ni payah sebab banyak kaedah dia. Sehingga satu perkataan, satu huruf yang dibuat. Kenapa wow tu dibuat? Ada sebab. Boleh sebut. Dari satu segi payah lah, banyak kita kena tahu. Tapi dari satu segi mudah. Sebab apa? Banyak pun kalau kita ingat kaedah tu selesai, kita mudah. Kita boleh jawab belakang pergi mana-mana pun. Boleh selesai masalah. Sebab dia huruf illat. Orang belajar Arab, dia belajar setakat tu. Kalau kita pergi kepada falsafah bahasa Arab, dia jauh lagi pergi. Taqumu, mim huruf sihat, dia kata. Wow ni huruf illat, huruf sakit. Orang sakit dengan orang sihat. Kalau nak cuti, kita nak pergi hak mana? Cuti. Takkan nak pergi cuti hak sihat. Pergi cuti hak sakit lah. Tengok. Dia bahasa dia tu siapa ada falsafah. Kalau dia buat ada sebab. Sebab dia sakit. Kita pergi rehat lah sakit ni. Kita buat. Bila buat, jadilah takum. In takum, akum. Akum tu akumu asal dia. Satunya mati, mim tu. Takum. Lepas tu yang kedua buai wow tu. Sebab apa? Sebab in tu lah. Kalau saat ni tu. Itu dari segi zahir pun berubah. Dari segi makna dia pun berubah juga. Itu benarnya. Baik, apa kita tengok sini. Jadi saya sebut ni mengikut kaedah Arab lah. Sebab saya tak tahu kalau Melayu ni apa dia panggil. Kalau cikgu lah, hebat bahasa Melayu, boleh juga kalau berkongsi dengan saya. Boleh saya dapat ilmu juga hari ni. Ini apa dia panggil ni. Jadi Imam Bukhari tidak memberikan jawapan bagi perkataan idza. Apabila yang idza itu maknanya apabila yang merupakan haraf syarat. Haraf syarat. Haraf syarat dia nak kepada fi'il syarat dan jazak syarat. Apa tu orang panggil? Saya tak tahulah kalau Melayu. Sebab mungkin kalau Melayu dia tidak bincang mana pun sebab dia tidak melibatkan perubahan perkataan tu. Kalau awak berdiri ya. Kalau tak ada kalau berdiri juga, tak ada berubah. Tapi kalau Arab tadi dah takumu asal dia dengan sebab ada itu takum jadi. Sebab dia kena tahu dengan sebab apa ni? Orang panggil apa ni? Agaknya lah, wallahu a'lam lah. Yang jadi tidak mesti dia ada tu apa dia panggil. Kerana adanya, kenapa Imam Bukhari buat begitu? Gantung begitu, dia tidak bagi jawab tu. Kerana adanya khilaf para ulama mengenai masalah ini dan ada perinciannya. Itu. Kalau Imam Bukhari buat macam ni, ini maksudnya. Dia guna perkataan syarat, dia tidak sebut jawab. Dia nak isyarat kepada dalam masalah ni ada khilaf. Itu kaedah dia. Orang yang belajar, betul-betul belajar Sahih Bukhari memang dia faham. Sebab tu saya kata tadi, orang yang sudah lama ikuti saya mengajar ni, saya rasa dia tahu dah ni. Bukan sekali baru kita bertemu. Sebagaimana akan disebutkan nanti, mana ada perincian dia. Tidak kata kalau menangis tu batas maya.
Nak kata menangis tu tidak batas sembahyang, ikut mana-mana macam mana menangis. Tak juga. Ada perincian. Di situ ada khilaf lah. Di situ ada khilaf. Jadi Imam Bukhari buat begini untuk menyatakan dalam masalah itu ada khilaf. Ini semua ni kita tahu macam mana Imam Bukhari nak gitu, maksud dia gitu. Satunya, Imam Bukhari ni dia mengajar sebelum dia meninggal dunia, dia mengarang kitab dia mengajar. Tapi mengajar dia tu tidaklah detail macam orang kemudian mengajar, tidak. Dia lebih kepada menyampaikan hadis tu. Lepas tu orang terima, saling gitu ya. Dari segi maksud dia sebalik dia tidak hurah. Tak ada satu pun kitab yang kata, oh ni ada orang ni cerita, Imam Bukhari pada ketika dia mengajar, dia kata ini maksudnya. Tak ada. Tak ada siapa pun dakwa begitu. Kita nak tahu juga ya. Macam mana kita tahu? Imam Bukhari maksud gitu tu. Jawabnya, tahu tu berdasarkan kajian ulama. Ulama kemudian yang buat kajian terhadap kitab dia. Bila orang kaji, bila orang baca, tengok orang-orang yang pandai-pandai lah, alim-alim lah, bukan orang biasa-biasa. Mereka lah satu demi satu, seorang demi seorang cerita. Ini maksud dia. Berdasarkan pengamatan saya duduk perhati, banyak dia buat dalam Sahih Bukhari. Ini maksudnya. Jadi itu kesimpulan yang dibuat oleh orang kemudian, bukan oleh Imam Bukhari sendiri. Ada nukilan, ada riwayat daripada sesiapakah cerita kata Imam Bukhari maksud gitu. Tidak gitu. Itu soalannya kalau orang kata, kamu tahu macam mana? Ya, Imam Bukhari kalau dia buat gini itu maksudnya. Jawabnya begitu. Sebab kitab ni 1000 tahun lebih dah ni. Bukan baru tahun 2. Dia telah, orang yang terlibat dengan kitab ni bukan orang satu negeri, seluruh dunia. Jadi alim ulama yang duduk mengajar kitab Sahih Bukhari di mana-mana pun, cara masing-masing lah, peringkat masing-masing. Ada yang detail, ada yang kurang detail. Yang detail tu dia kaji sampai begitulah. Jadi ulama ni bila lama dia baca belakang kitab ni, ni syarah Bukhari, ni syarah kumpul tak depan ni, tengok. Orang ni kata begini. Orang ni pun kata gini juga. Orang ni pun gini juga. Tu. Daripada situlah mereka tahu. Lalu mereka buat kaedah. Imam Bukhari kalau dia buat tajuk ada syarat, lepas tu syarat tak ada jawapan dia, tergantung. Itu maksudnya. Berdasarkan pengamatan dan pemerhatian ulama-ulama terhadap kitab. Itu cara. Kalau nak kata Imam Bukhari sendiri kata tidak. Tapi diterima. Diterima. Semua orang kata, sebab apa? Bukan seorang kata begitu. Lepas tu yang kata begitu memang diketahui sebagai pengkaji sungguh pun. Siapa tak kenal Hafiz Ibn Hajar misalnya. Dia tu memanglah tidur bangun lah dalam Sahih Bukhari. Tidur bangun dia, hidup dia dalam Sahih Bukhari. Sebab apa? Dia kaji Sahih Bukhari ni, bukan dia syarah saja. Banyak sudut, dari sudut ni, sudut ni, sudut ni. Lepas tu bukan dia seorang. Kalau pendapat dia tu kurang tepat, orang akan kritik. Atau kadang-kadang tepat dah, orang kritik lagi. Sebab ada kritik, mengkritik ni kan dia jadi ilmu tu berkembang. Jadi orang boleh tengok. Yang ni lebih tepat, yang ni kurang tepat. Sehingga dapat buat kaedah. Sehingga adalah usul tajuk bab Imam Bukhari. Ada 70 lebih usulnya. Seseorang yang nak mahir dalam Sahih Bukhari, kalau baca tu mana berasa kemanisan dia. Dia kena tahu tu usul tu. Ini salah satu usul, pakai usul tu, kaedah tu. Bagaimanapun daripada asar
yang dikemukakan oleh beliau dalam tajuk bab. Dan hadis di bawahnya dapat difahami bahawa beliau berpendapat ia adalah suatu yang harus dan tidak membatalkan solat. Memang dia nak cerita khilaf, tapi kita nak tahu pendapat dia macam mana. Maknanya kalau kita nak kata mazhab dia lah. Sebab orang ni kalau beza pendapat dalam fiqh ni, orang kata mazhab lah. Jadi Imam Bukhari ni, apa pandangan dia? Memanglah ada khilaf. Tapi dia tu kecenderungan dia ke mana? Kita nak tahu macam mana? Kita kena tengok hadis yang dia kemukakan. Yang pertamanya, asar yang dikemukakan oleh beliau dalam tajuk bab, iaitu kata-kata Abdullah bin Shaddad itu. Itu asar itu orang panggil. Sebab apa dia berhenti setakat Sayyidina Umar. Dia dengar Sayyidina Umar terisak-isak ketika dalam solat, baca ayat dalam solat tu, terisak-isak. Jadi Sayyidina Umar tu sahabat, bukan Nabi. Jadi itu orang panggil asar. Jadi melalui asar yang dikemukakan secara ta'liq oleh Imam Bukhari itu, kita dapat faham Imam Bukhari berpendapat tak apa, tidak menjejaskan sembahyang, apalagi nak kata membatalkan sembahyang. Tidak harus. Ia adalah sesuatu yang harus. Nak kata bagus, tak juga. Itulah yang paling afdalnya. Biar menangis. Biar menangis itu kalau boleh terisak-isak bunyi. Tidak. Sekadar harus saja. Tidak haram. Tidak makruh. Tidak membatalkan salat. Satunya kita tengok asar yang dia kemuka. Sebab tu saya sebut dah tadi. Asar yang dikemukakan di bawah tajuk bab itu sebagai sebahagian daripada bab itu, sebagai bukti itu. Bukti kepada macam tajuk bab tu macam dakwaan dia. Ataupun masalah, soalan. Jawapan dia, itulah. Dia tidak bagi jawapan dalam bentuk kata-kata dia. Pendapat dia. Saya berpendapat kalau imam menangis dalam solat, tak batal solat. Dia tak kata gitu. Itu cara Imam Bukhari. Dia tidak bercakap dengan bahasa dia. Dia buat mari hadis ke asar ke, tengok situ. Sayyidina Umar berhenti ke semaya? Ada ke orang mufarakah ke? Di belakang dia. Tengok situ. Kalau tidak, mana boleh lah. Mana boleh. Harus. Sayyidina Umar itu siapa? Bukan sebarangan orang. Ikutan kita. Termasuk dalam khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kamu ikut, Nabi kata, ikut dua orang selepas aku. Dua orang selepas aku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Secara khusus. Nak iqtidak, nak ikut. Iqtidak ni semaya tu pun iqtidak juga. Makmum ikut imam tu iqtidak lah orang panggil. Jadi Nabi dah kata, iqtadu, kamu ikut. Daripada orang lain-lain, cara dia memerintah, cara dia mentadbir, sampai cara dia semaya macam mana. Ikut. Dua orang ni. Dia sebut secara khusus. Sebab itu Imam Bukhari buat mari asar dia. Dia tak mari asar. Padahal kalau asar orang lain pun kemah. Dah kita kata sahabat kan. Kalau sahabat lain pun okey. Tapi dia buat mari ni padulah kita kata. Sayyidina Umar. Itu satu. Yang kedua, hadis di bawah bab ni juga menunjukkan begitu. Kan? Nabi kata, suruh Abu Bakar lah jadi imam. Aisyah kata, Abu Bakar ni kalau dia jadi imam, ganti kamu, dia tak boleh nak baca Quran, memperdengarkan bacaan kepada orang ramai. Sebab dia akan menangis. Tengok menangis. Dia sebut. Nabi suruh juga. Kalau menangis dalam sembahyang tu membatalkan. Oh begitu. Kalau dia baca tu tak boleh lah bagi orang lain. Ada kata gitu. Tak.
Sebut orang lain, nak Abu Bakar semacam. Ini menunjukkan menangis tidak jadi halangan. Kalau kamu sebut itu sebagai halangan, itu tidak menjadi halangan. Sebab sembahyang tidak jadi kurang dengan sebabnya. Bahkan ia salah satu tanda khusyuk seseorang tu, takut seseorang tu. Dia orang kita kata, Kelantan kata jelira lah. Jelira bacaan tu. Ketika sembahyang pula tu. Maknanya kira-kiranya itu salah satu tanda khusyuk lah tu. Apa masalahnya? Khusyuk tu memang dikehendaki dalam sembahyang. Bukan sesuatu yang luar daripada sembahyang. Jadi hadis pun menunjukkan begitu. 2-3 kali dia suruh orang cadangkan orang lain. Suruh Umar. Nabi tak mahu lagi. Abu Bakar. Sebab dia tu lebih orang kita kata senior. Senior. Seniority ni pun ada kelebihan juga. Baik. Itu kita tahu dah Imam Bukhari. Pendapat dia macam mana. Kita nak tengok pula pandangan imam-imam lain dalam masalah ni. Sebab dia ada isyarat dah dalam tajuk tu. Dia tidak bagi jawapan. Dia nak cerita memang ada khilaf lah. Jadi kita nak tahulah khilaf tu macam mana. Kalau dia, begitulah. Itu yang dia faham daripada asar. Dia faham daripada hadis Nabi SAW. Jadi silap sekali, salah sekali lah kalau ada orang yang mengatakan Imam Bukhari ni tidak faqih, tak pandai fiqh. Dia hadis ya. Dia pandai hadis memanglah dia bisa. Memang semua orang akui, tapi kalau fiqh ni tak boleh gimana. Kalau ada orang kata begitu, sebab kita ada bunyi kecek lagu tu zaman kita ni. Sebab apa ya tidak mengaji lah, gitulah. Kita boleh kata. Ataupun kalau dia mengaji pun, dia mengaji tak molek tu. Kalau lagu tu. Buat malu tu guru tu lagu tu lah. Kalau tu guru dia tidak begitulah. Buat malu tu guru. Tu guru ni boleh jadi bangga, boleh jadi berasa suka apabila anak murid buat sesuatu yang memang cemerlang, baguslah. Menggambarkan pengajaran dia, ilmu yang dia ajar. Tapi kadang-kadang tu guru sedih apabila anak murid tu buat tak kena, supaya dia nak. Buat malu lah kita, malu tokek kata. Yalah juga kita katakan buat malu tokek. Tak boleh lah kita. Jadi sebenarnya cuba kita tengok sini. Kalau orang belajar dengan saya, tak payahlah hak lebih-lebih lagi Hafiz Ibn Hajar tu tak ada dah kita nak belajar pun dengan dia. Kalau kata nak belajar dengan dia, berapa kata tahun dah mati dah. Sekali belajar dengan saya pun jumpa banyak kali tadi. Kita hak debate ni pun dah. Jumpa banyak kali dah benda ni. Bahawa Imam Bukhari ni dalam dia ada pendapat dia sendiri. Sebab itulah ulama-ulama kata dia imam mujtahid mutlak seperti imam-imam lain. Sebab apa? Pendapat dia tu tak serupa dengan orang lain. Lebih dia apa? Dia buat rujukan kepada hadis sendiri. Tak serupa pendapat dia dengan orang tu, dengan orang ni. Setengah-setengah orang kata dia mazhab Syafi'i. Ada orang kata dia mazhab Malik, macam-macam orang kata. Itu orang tak perhati. Kalau perhati molek tahu. Contoh sini. Kita dah bagi dah itu pendapat dia. Kita tahu mana itu pendapat dia. Baca kitab syarah, jumpa. Kalau tak jumpa sebuah baca 2 buah. 2 buah tak jumpa, baca yang ketiga. Kalau tak jumpa, sampai 10 butir, lama-lama jumpa. Lama-lama jumpa. Dia kena rajin baca. Sebab tu ulama-ulama dulu buta saja. Imam Tirmizi akhir-akhir buta. Dan ilmu kau banyak. Kau nak baca tak rapuh. Lagu mana? Susah lah kan? Tebal. Punah mata. Zaman dulu.
Tuhan beri kepada kita orang zaman ni ada spek dulu kan. Ada spek tu, sebelum pada tu tak nampak lah pakai spek. Kenapa mulai-mulai? Lepas tu macam-macam pula kemajuan dari segi perubatan tu, pembedahan macam-macam boleh buat. Jadi walaupun orang kemudian ni ada kekurangan dia, tapi Tuhan beri banyak kelebihan dia. Kalau kita perhatikan ulama-ulama dulu, rata-rata lah darir, dia panggil darir, makna buta mata kemudian. Apa sebab? Kuat baca lah. Tak payah cerita orang zaman dulu-dulu. Saya dah dengan Syekh Nadwi, Maulana Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Sebab dia tu di Nadwatul Ulama, tempat saya belajar dulu. Kita semaya dengan dia sebelum dia. Lepas semaya dia buat tubik mata dia. Sapu. Gosok dengan sapu tangan. Lepas tu bubuh dulu. Sebelah. Mata sebelah lagi tak. Sebelah ya nampak. Sebelah ni kacau dah mata. Sebelah lagi pun berair, mata tak boleh nak baca banyak. Kena suruh orang baca dengar. Tu lama kemudian kita dah dengan dia. Lagi tu dia kena baca banyak. Lepas tu kita nasib baik, saya suka benar. Barang yang kita tak terfikir dulu ni. Saya beli buku banyak juga. Sebab jadi memang kita memang gitu niat dalam hati dulu lah. Kalau ada duit, siapa pitih daripada rumah orang rumah kiri, saya bagilah duit salah satunya untuk buku. Saya mesti beli buku. Saya pun sama gitu. Kalau lah saya tahu zaman learn ini super learn, saya tak beli gitu. Apa betul cerita? Tapi kita tak tahu bahawa suatu hari nanti akan ada PDF, akan ada apa. Kan? Sebab apa? Bila kita gunakan, sebab tu saya tak guna mana ada buku lah ni. Menulis pesan ni, ada pesan ni. Tapi dalam ni tak kira lah. Kelebihan tu Tuhan beri kepada kita sampai learn ni kan. Buku kecil. Kalau buku, tak boleh baca dah tu. Kecil. Ni kita buat gitu. Boleh besar dah. Jekak gitu dah. Boleh besar. Selesa dah apa. Nak jadi warna lah ke mana? Boleh. No. Tuhan tolong, Tuhan beri kepada orang zaman kemudian ni. Walaupun dia lemah, dia dapat kemudahan-kemudahan tu. Jadi kalau saya tahulah gini, saya tak beli gitu mau. Sebab apa? Satunya mengambil ruang dalam rumah tu. Kena cara debu ke apa kan? Kalau ni tak. Tapi kita tak tu kita ada lagi di pada hari dah. Lepas tu kalau hak zaman akan datang, tak tahu lah ke mana. Hak zaman kita hidup sih, ada yang kita dah, ada yang kita tak dah. Begitulah. Jadi nak ceritanya, Imam Bukhari ni imam mujtahid. Kalau orang kata dia tidak, dia tak pandai fiqh, tak kena tu. Tak kena. Keliru, sakai lah tu. Baik, kita nak tengok. Pandangan imam-imam yang lain dalam masalah ini adalah seperti berikut. 1. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat, jika seseorang menangis dalam solatnya kerana takut kepada Allah atau gerun dengan neraka dan azab Allah, apabila dibaca ayat-ayat mengenainya, maka salatnya sah tanpa ada sebarang hukum makruh, walaupun bunyi tangisannya didengari orang. Itu pendapat mereka. Jika ia menangis dalam salat kerana sesuatu yang menimpa tubuh badannya atau kerana apa-apa bencana duniawi yang melandanya, maka tangisan yang mengeluarkan suara sehingga menyatakan huruf tertentu atau lafaz tertentu membatalkan. Sementara tangisan tanpa bunyi, sekadar air mata sahaja yang mengalir pula, tidaklah membatalkan salatnya.
Inilah juga pendapat Ahmad bin Hanbal. Dia ada perincian tu. Mana bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ada perincian. Kalau menangis gini, tak apa. Walaupun bunyi. Tapi bunyi pun jangan sampai orang boleh heja, kata. Misalnya kata, boleh heja lah. Jangan sampai gitu. Atau bunyi macam mana? Boleh heja. Ikutlah heja, ikut Jawi, ikut Rumi. Tak jadi masalah kan? Tak boleh. Kalau selagi tidak begitu, walaupun bunyi, tak apa. Tapi, apa yang menyebabkan dia menangis? Kerana kena patuk ke apa-apa ke? Kerana kena sengak ke, kala ke, jengking ke? Itu sakit tubuh. Berkait dengan tubuh dia. Dia menangis. Itu tak boleh. Tak boleh. Mereka-mereka. Itu tak boleh. Tapi kalau kerana Allah, kerana gerun ataupun kerana takut bila baca ayat Quran itu, kerana sedih ke apa ke, itu tak apa. Kerana sedih yang berkait dengan Allah tu. Bukan kita ada masalah, anak kita ada apa-apa, kita sedih tu. Itu kerana kita tu. Tak boleh. Itu perincian fiqh. Masalah furuk lah kita kata. Itu sebab kita sedih anak kita duduk dalam hospital tu, sakit tu. Jadi sekala kita tidak menangis, ni jadi menangis. Sebenarnya kait dengan dia tu, bukan kait dengan baca ayat Quran, dengan baca ayat Quran apa. Tak. Tak boleh. Itu berkait dengan kita, tubuh kita, diri kita, jiwa kita yang biasa ni. Bukan berkait dengan Allah SWT. Berkait dengan takut neraka ke apa ke tak. Begitu. Tangisan, maka tangisan yang mengeluarkan suara, sehingga kalau suara saja tapi tidak menyatakan huruf tertentu atau lafaz tertentu, itu tidak membatalkan. Kalau menyatakan begitu, sampai nyata begitu, kita kata boleh heja lah senang. Boleh heja. Sehingga boleh dieja. Tapi kalau tangisan tanpa bunyi, tak apa. Ikut mana-mana siapa pun kata tak apa. Sekadar air mata saja mengalir, tidaklah membatalkan salatnya. Kalau bunyi pun, kalau selagi tidak dapat dieja. Gitulah mudah, panduan mudah. Kalau sudah boleh dieja, ikutlah ke mana-mana. Bunyi macam mana? Tak boleh. Ataupun kalau menangis itu kuat sangat, tak boleh lah. Bunyi itu sampai kuat sangat, tak boleh eja, tapi kuat sangat. Seperti dia menangis di luar lah ketika tidak sembahyang, meraung misalnya. Tak boleh. Itu tak boleh. Meraung. Kalau sekadar esakkan, lain. Nasyij, dalam asar tadi disebut nasyij. Nasyij ni maknanya esakkan, bukan raungan. Jadi begitu. Yang kedua, Asy-Sya'bi, An-Nakhai dan Ats-Tsauri berpendapat tangisan, sedu sedan atau esakan dan keluhan dalam salat membatalkannya. Ni semua ni nama yang kita sebut ni imam mujtahid belaka ni. Ini kelebihan orang yang belajar hadis. Orang yang belajar hadis, dia boleh kenal imam selain daripada imam empat tu. Orang yang belajar cara biasa ni, sebab tu dia payah. Semua kait dengan empat tu. Semua kait dengan empat tu. Kalau tidak, ni tak boleh lari daripada empat tu. Padahal, kalau kita baca kitab ni banyak lagi. Dia tadi yang tiga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kata begini. Ni ada lagi ni. Selain daripada tu. Siapa ni? Kalau kita tak belajar hadis, orang belajar hadis maksudnya belajar gini lah, belajar gini. Bukan maksud baca hadis saja tu.
Kalau baca hadis saja tu memang lah. Tak sampai ke mana lah. Kalau baca hadis dan bincang begini, dia akan bertemu ramai ulama. Dan itu menjadi kebanggaan kita lah. Sebab apa? Agama kita ni bukan seorang dua ulama. Ramai. Tempat rujukan kita. Paling tidak kalau dia belajar kitab Sunan Tirmizi, jumpa dah nama-nama ni. Adalah Sunan Tirmizi memang dia sebut. Orang ni berpendapat begini, orang ni berpendapat begini. Dia sebut. Selain daripada Imam Haqqa tu, dia sebut. Ini Asy-Sya'bi, Nakhai dan Ats-Tsauri. Ni imam mujtahid belaka ni. Bahkan dulu lagi daripada Imam Pak ni. Nama ni. Apa-apa ni Sya'bi apa tu. Berpendapat, kita sudah tengok dah. Yang kedua. Yang ketiga, menurut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam satu-satu mazhab tu dia ada banyak pula pendapat. Kadang-kadang ialah satu saja. Kadang-kadang ada beberapa pendapat. Yang beberapa pendapat tu, pendapat Imam Syafi'i sendiri pun dah beberapa. Tak ambil kira lagi ulama-ulama dalam mazhab dia. Kalau ambil kira selepas dia, pendapat ashab dia, orang panggil, anak-anak buah dia. Lagilah banyak. Tapi kadang-kadang orang yang belajar fiqh, satu mazhab ni dia ambil satu je daripada banyak-banyak tu. Bila orang bercakap macam lain, sudah dia. Tak tahulah, melenting tu. Ini masalah. Padahal dalam mazhab Syafi'i sendiri ada beberapa pendapat. Kalau kata kadang-kadang pendapat Syafi'i sendiri tu. Hak masalah qaul qadim, qaul jadid tu satu hal. Hak qaul jadid tu ada beberapa juga. Lepas tu tak ambil kira lagi. Pendapat orang lain lagi. Hak ashab kita panggil tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang yang dikemukakan dia bawa dalam masyarakat. Bukan Imam Syafi'i sendiri pun. Imam Nawawi ke, Ibnu Hajar ke, Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat dia yang dibawa tu. Tapi macam itu segala-galanya pendapat dalam mazhab Syafi'i. Padahal tidak begitu. Ini contoh di sini. Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i, tangisan yang melahirkan bunyi dua huruf yang nyata membatalkan salat. Kalau bunyi dua huruf yang nyata, ikutlah. Bunyi macam mana? Dua huruf yang nyata. Huruf ba ke, huruf kha ke, huruf apa ke, dua huruf. Nyata. Membatalkan. Tidak kira sama ada ia disebabkan oleh takut kepada Tuhan atau lain-lain sebab, tak kira. Takut kepada Tuhan pun tak boleh. Kalau sampai begitu. Bunyi tangisan yang dapat dieja membatalkan solat. Itu dia. Itu pegangan dia. Baik, seterusnya kita tengok. Besar sekali kemungkinan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ke-70 di atas untuk menolak pendapat kedua dan ketiga itu. Dan menyokong pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama tak batal. Tak batal pun. Jadi ni kalau kita tengok dalam syarah Sahih Bukhari, dia akan bertemu ni. Ulama kata boleh jadi selain daripada dia nak cerita tu, dia nak kritik. Itu cara Imam Bukhari. Cara dia kritik secara tidak langsung. Apabila dia pilih satu pendapat, yang mana pendapat tu disokong dengan dalil, dengan asar, dengan hadis, sebenarnya orang-orang yang berpendapat bercanggah dengan asar, dengan dalil tu, kira-kiranya dia tolak. Dia nak kritik lah tu. Dia nak kritik orang yang tidak pakai dalil itu. Itu cara dia. Halus. Dia tak ada kritik secara terbuka begitu. Imam Bukhari sebut nama. Bukan cara dia. Tapi orang boleh tahu juga. Sebab orang tak tahu. Dia ni kok mana? Dia tokoh besar. Tapi orang nak tahu. Maknanya kalau yang kedua, yang ketiga,
Kita tengok tadi lah. Yang ni yang kedua. Ni yang ketiga. Mana dia nak tolak pendapat itu? Mana bagi dia tidak gitu. Macam mana kita nak kata dia tidak fakihnya? Satu. Macam mana kita nak kata pula dia tu mazhab Syafi'i? Dan dia tolak sendiri. Dia kritik dah Syafi'i. Nak kata Syafi'i lagi? Adakah orang yang ikut satu imam, dia kritik pendapat imam dia? Ini masalahnya. Dua perkara. Kita nak kata dia ni bermazhab Syafi'i, banyak tak sesuai. Setengah-setengah tempat tu memanglah adalah super. Itu kebetulan saja. Orang lain ada kebetulan. Cuba tengok tadi. Abu Hanifah dengan Malik dengan Imam Ahmad kebetulan sama. Lepas kita nak kata Imam Ahmad ikut Imam Abu Hanifah lah. Imam Ahmad ikut Imam Malik. Itu kebetulan. Sama juga Imam Bukhari pun. Itu yang pertama. Dia tidak mengikut Imam Syafi'i ke Imam mana ke. Kalau di sini kita nampak dia kritik bahkan. Yang kedua, orang yang kata dia tidak faqih, dia tidak pandai fiqh. Nampak sekali. Kalau dia tidak pandai, dia ikut orang lah. Ini dia pandai sebab itu dia bagi pendapat dia sendiri. Kenapa kita tak mahu bagi title tu kepada dia? Berat sangat tu kita nak kata dia tu imam mujtahid tu. Imam mujtahid ni buat kerja macam mana? Macam ni lah. Dia nak bagi pendapat dia. Dia tengok hadis. Dia tengok ni asar. Dia tengok Quran. Imam Bukhari tak buat gitu ke? Dia buat gitu dah lah ni. Lepas tu kenapa ya kita tak boleh kata dia tu imam mujtahidnya? Ini sebab dah terikut-ikut kan. Lagu ni lah kalau terikut-ikut dah biasa dah begitu. Manusia ni kalau dia nak kena hak tu kan, hak tu dia rasa bisa sekali. Nampak? Kalau kita nak kena seorang tu, tempat kita, masa dia habis ke? Tak nampak dah orang lain. Cuba pergi luar sikit. Nampak lah. Baru kita tahu. Gitu. Ini kita duduk dengar waktu selalu. Dah ada baca waktu saja. Cuba baca lah. Jumpa lah. Hafiz Ibn Hajar mengemukakan 3 pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cuba tengok. Sebab tu kata kalau kita belajar hadis ni, kita tahu fiqh tu dia tidak satu saja. Sebab ni cuba tengok. Hafiz Ibn Hajar. Ni orang hadis ni. Nak tahu orang hadis, dia tahu juga fiqh tu. Dia boleh sebut lebih lagi daripada orang lain. Cuba tengok. Sebab tu kalau kita belajar hadis, melalui hadis, kita boleh tahu banyak pendapat. Bukan satu saja. Berbeza dengan kalau orang belajar satu fiqh. Lepas tu kita tertentu saja. Dia akan sebut satu saja. Padahal ada beberapa pendapat di situ. Ada beberapa pendapat. Contohnya ni. Dalam mazhab Syafi'i saja ada 3 pendapat. Pertamanya ialah seperti tersebut pada nombor 3 itu. Kedua ialah pendapat yang dinukilkan daripada Nas Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Imla. Ini Nas ni maknanya memang Imam Syafi'i ada tulis sendiri dalam kitab dia. Bukan orang faham, orang buat kesimpulan. Dah, memang dia sendiri tulis. Dia ada kitab-kitab dia seperti kitab kitab Imla dan lain-lain lagi. Bahawa tangisan tidak membatalkan salat secara mutlak. Ini pendapat dia. Serupa dengan Imam Bukhari lah sini. Serupa. Kerana ia tidak termasuk jenis percakapan. Dan tidak ternyata satu huruf pun sebenarnya dari tangisan itu. Ini alasan Imam Syafi'i di dalam kitab dia. Nas, berdasarkan nas dia. Jadi kita boleh tahulah orang duduk pakai ni hak mana. Begitu. Orang duduk pakai tu kesimpulan yang orang buat. Nas dia, dia sendiri tulis.
Hak tu lebih kuat lagi. Cumanya orang kemudian kata takut kita tak faham lah. Nas dia tu memang ada, dia maksud lagu lain, kita faham lagu lain. Dia kata, ayalah juga, betul juga gitu. Tapi kalau orang tu orang pandai tu, dia tidak nampak lagu lain, memang gitu. Nak katakan, kalau tidak, macam mana ulama boleh kata ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i? Dia faham lah tu. Takkan serupa 3 tu. Dia faham lah tu. Kalau kita tak pandai, tak apalah. Kita tak pandai. Tapi bukan semua orang tak pandai kan? Begitu. Maka ia dikira sebagai suara atau bunyi kosong saja. Itu alasan dia. Yang tak boleh ni bercakap. Yang sibuk kata boleh dia tu bercakap tu. Yang tak boleh tu bercakap memanglah. Ini bukan bercakap. Nama lagi menangis. Yang tak boleh tu bercakap. Mana ada nas yang menangis tak boleh. Terang, dengan terang. Bercakap tu memanglah betul. Ada. Menangis, ada. Kalau ada, sahabat tak ada buat lah. Ikut mana-mana tak berlaku lah macam tu. Ketiga, ialah pendapat Al-Qaffal. Ini tokoh dalam mazhab Syafi'i lah ni. Menurut beliau, jika mulut orang yang menangis dalam solat itu terkatup. Itu pendapat. Maka tidak membatalkan. Sebaliknya, jika terbuka pula dan ternyata daripadanya 2 huruf. Alif satu, hamzah satu, dua kan? Ikutlah bunyi macam mana-mana. Maka membatalkan. Itulah juga pendapat yang dipegang dan diputuskan oleh Al-Mutawalli. Ini tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kalau terkatup, jangan buka mulut. Kacip mulut. Tak apa. Kalau terbuka mulut, tak boleh. Kok tu pula. Tapi ini tokoh dalam mazhab Syafi'i. Orang panggil mazhab Syafi'i lah juga. Mazhab Syafi'i. Setelah mengemukakan semua pendapat itu, Hafiz Ibnu Hajar berkata, pendapat yang kedua daripadanya lebih kuat di sudut dalilnya. Yang kedua tu yang mana? Secara mutlak, itulah tidak batal lah. Secara mutlak. Ini pendapat yang kedua. Yang Imam Syafi'i sebut dalam kitab Imla dia. Hafiz Ibnu Hajar kata, dari segi dalilnya ni paling kuat. Hafiz Ibnu Hajar ni, sebab dia orang hadis. Orang hadis dia tidak terikat mana. Dia kira dalil. Mana dalil lebih kuat. Dia tak kira. Kita dah bertemu banyak kali dah Hafiz Ibn Hajar. Memang dia tak pakai pun mazhab Syafi'i. Padahal dia dikenali sebagai Syafi'i. Itu cara orang alim bermazhab. Kalau kata mazhab pun, dia panggil intisab saja. Kaitan saja dikait dia ni sebagai Syafi'i. Sebenarnya nak kata dia ni betul-betul ikut mazhab Syafi'i supaya orang biasa. Tidak begitu. Tidak begitu. Hanya dikaitkan sebab dalam banyak masalah dia sama. Gitu. Nak kata dia ni penjamata tak tahu apa dalil seseorang iman tu dia ikut. Tidak begitu. Buktinya kalau ada dalil yang terang, dia akan pakai hak tu. Sebab itu Imam Nawawi, itu tokoh fiqh pun ya, hadis pun ya. Pendapat dia berbeza daripada orang lain. Kadang-kadang dia tak pakai. Imam Syafi'i sendiri dia tetap kuat, yang ni kuat. Itu cara orang hadis memang lagu tu. Di sudut dalilnya. Itu lebih kuat kata dia. Jadi kita tengok dalil lah. Kita tengok dalil. Setengah-setengah orang kan, tempat kita learn ni macam-macam dah. Itulah saya pun. Jadi kadang-kadang nak suka dah. Kadang-kadang siap kita ni. Sebab kita ngaji sikit sebanyak tu kita nampak lah cara tak ngaji. Kadang-kadang orang ngaji pun orang panggil ustaz supaya tak ngaji. Cara orang tak ngaji lalu tu. Dia kata nak apa dalil-dalil. Kita bukan reti dalil dah.
Ha. Kita pakai hak kita belajar saja dah. Itu tu cara orang tak mengaji lah tu. Orang panggil. Cuba tengok Hafiz Ibn Hajar. Dia sebut kan, dari segi dalil lebih kuatnya hak yang kedua tu, kata dia. Dia ambil kira dalil. Dalil ni kena ambil kira. Jangan ada dalil pun support. Kena tak ada dalil. Tak boleh, kita kena pakai dalil. Dan orang yang mengaji sepatutnya dia tahu dalil mana lebih kuat, mana yang tidak kuat. Gitu. Kita tak berbeza pendapat dengan orang yang tidak serupa dengan kita. Tak apa. Tapi jangan kita buruk-burukkan dia. Kita hina dia. Kita kata ruduh kepada dia. Jangan gitu. Tak kena cara orang mengaji tu. Apa lagi kalau dia ada dalil. Dia boleh buka kitab. Lagilah sepatutnya kita tak boleh macam tu. Tapi masyarakat kita ni kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni keburukan dia pula je. Keburukan goni lah. Keburukan goni. Mungkin nak tarik siapa dia boleh sekat. Paling-paling takut dia buat fake account. Pandai cukup dah. Dia takut. Tapi dia nak kata juga. Jadi orang ngaji, orang tak ngaji pun cara mikir tu macam cara kapur dah kalau kita kata. Sepatutnya orang mengaji tidak begitu. Orang mengaji tidak begitu. Orang mengaji sepatutnya dia pesan ke anak-anak buah tu jangan gitu. Jangan jadi celupa, jangan jadi biadab, tak kurang ajar. Biar tahu kita nak tepuh siapa ni. Biar tahu. Gitu. Kalau orang biasa dia tak tahu, suka-suka hak mengaji tu kan dia tak reti menilai. Ni macam dia suka kalau anak buah dia kata kau orang. Ejek orang, keji orang, kata. Itu saya sikit kalau ada pasal Kelantan ada. Bukan Kelantan saja ni kan. Sikit dengar kalau kita. Apa jadi gini? Sepatutnya tutup guru, ustaz-ustaz tu kena pesan lah ke anak buah ni. Malu sebenarnya. Kalau anak buah kita lagu tu malu. Biar secara tenang lah. Kita ni adik-beradik, saudara belakang. Anak beranak. Apa siapa jadi tegang gitu? Kerana benda-benda yang gini, benda khilaf. Yang sedihnya kadang-kadang orang yang nak bawa hadis tu, hak tu pula dikecam. Hak nak bawa hadis sahih. Hak tu dituduh macam-macam. Hak bawa mengarut tu, hak tu lah ahli sunnah. Allah. Cuba fikirlah, tidak balik baik. Tidak susah dia jadi. Kaki lah katak, kepala lah ke bawah. Jadi gitu dah lah. Sedangkan cuba ulama bahar ni. Ada beberapa pendapat. Dia ni Syafi'i. Dia kata yang kedua tu lebih kemah. Hak tu pun Syafi'i juga. Sampai dengan Imam Bukhari lah. Hak tu yang kedua tu. Imam Bukhari kata gitu. Dia tidak terbuka begitu sepatutnya. Baik. Di bawah tajuk faedah selepas itu. Hafiz Ibn Hajar selanjutnya berkata. Ini biasanya kalau saya tidak sebut kitab tu maknanya Fathul Bari lah. Kalau Hafiz Ibn Hajar sebut dalam kitab lain, saya akan sebut kitab. Kalau tak ada sebut tu maksudnya bukan dalam Fathul Bari. Sekumpulan ulama tidak membezakan antara ketawa dan menangis. Dia sebut gitu. Tak beza. Ketawa dan menangis. Tadi menangis. Kalau suka, macam mana pula? Suka. Kata Al-Mutawalli, pendapat yang lebih jelas tentang ketawa adalah ia membatalkan secara mutlak. Suka membatalkan sembahyang. Secara mutlak. Tak kira apa sebab. Kerana ia mengandungi arti pencabulan terhadap kehormatan salat. Inilah yang lebih kuat daripada segi artinya. Wallahu a'lam. Kata Hafiz Ibn Hajar. Daripada segi arti, kalau menangis tu pun ada khilaf.
Kalau ketawa, apa ketawa? Dalam sembahyang. Kalau menangis, boleh kita kata mungkin sebab ni, sebab yang mudah sabar lah, kita kata. Dan tidaklah sampai bunyi suara kuat boleh dieja apa tadi. Mungkin begitu. Tapi kalau ketawa, apa maksud? Lebih sesuai kata dia, memang membatalkan salat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, lagi dahsyat lagi. Kalau kita suka dalam sembahyang, bukan setakat batas sembahyang, mu kena pergi ambil air sembahyang semula. Pakai air sembahyang mu batal. Parok lagi. Itulah. Kita boleh tahu. Jadi apa ni? Nak ceritanya berat lah. Ini sekadar kata batas sembahyang saja. Kebanyakan ulama gitulah. Kebanyakan ulamanya. Tapi kalau suka tak bunyi kita kawal, boleh lagi. Boleh lagi. Ni suka dia sampai bunyi derah lah. Sampai bunyi derah, pakai berhenti lah. Sembahyang mula. Begitu. Sembahyang mula. Kadang-kadang kan boleh berlaku benda macam tu kan. Ada benda-benda yang melucukan, boleh berlaku. Siapa-siapa pun. Jadi begitu. Baik. Kita pergi seterusnya. Ini Imam Bukhari kata Abdullah bin Shaddad 1543. Beliau ialah Abdullah bin Shaddad bin Usamah Al-Had bin Amr Al-Laythi Al-Madani. Kunyahnya ialah Abul Walid. Abdullah adalah seorang tabi'i besar yang thiqah. Riwayatnya terdapat di dalam ke-66 kitab utama hadis. Ayahnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Shaddad meninggal dunia pada tahun 82 Hijrah. Mana awal ni. Jadi ada beberapa perkara di sini. Kepada hak sudah tahu dah tu tak apalah, dia tahu. Tapi kepada hak baru-baru mungkin ada lagi yang tak tahu ni. Sebab kita ni kelas terbuka sangat. Tidak kata setahun habis. Pelajar baru pula. Dah. Tidak gitu ni. Berapa puluh tahun ni. Jadi hak baru-baru tu ya baru lah. Hak lama tu lama lah. Jadi apa maksud tabi'i besar ni? Tabi'i besar, tabi'i kecil ni apa ceritanya? Tabi'i besar ni maksud dia kan sahabat tabi'in. Tu generasi tu, dari segi generasi tu. Sahabat tabi'in. Jadi lepas sahabat tu sama tabi'in lah. Tabi'in ni dia ada dua lah secara kasar, tabi'in besar, tabi'in kecil. Kalau nak perincian lagi, tabi'in tengah. Tabi'in pertengahan. Awsat. Awsat dipanggil. Tabi'in besar ni apa? Iaitu seseorang daripada generasi tabi'in yang sempat dengan sahabat-sahabat besar Nabi. Dan dengan sahabat besar Nabi. Seperti Sayyidina Umar tu sahabat besar lah tu. Lepas tu sahabat besar ni apa maknanya? Pula. Sahabat besar, sahabat kecil. Pula. Dia tabi'i besar, tabi'i kecil, dia bergantung kepada dia sempat dengan siapa. Kalau dia sempat dengan sahabat besar, dia tabi'i besar. Kalau tabi'i kecil, maknanya dia sempat dengan sahabat kecil. Jadi kita nak tahulah sahabat besar ni macam mana. Sahabat besar ni sahabat yang memeluk agama Islam awal. Atau sahabat hak tua-tua tu. Atau sahabat yang banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar-besar ni. Atau sahabat yang sebelum Fatih Makkah ataupun sebelum Haji Wada, dia sahabat dah. Bukan saat-saat akhir budak lagi. Kalau budak di zaman Nabi, dia tidak memayyiz lagi. Itu sahabat kecil. Dia sempat tengok Nabi. Dia dengar Nabi. Dia ikut sembahyang Nabi. Tapi dia tidak memayyiz lagi. Memayyiz, faham kan? Memayyiz ni mana tak... orang kita kata tak memayyiz. Memayyiz ni erti beza antara kotor, antara bersih. Kalau tak tahu
cuma apa ni bersih kat mana, pakai nak bubuh mulut saja tu, itu tidak mumayyiz lagi lah tu. Jadi begitu. Abdullah bin Shaddad ini sahabat tabi'i besar. Salah satu bukti yang jelasnya di sini, ni dia kata dia dengar isyarat Sayyidina Umar. Mana dia semaya di belakang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu sahabat besar. Dan ayah dia sendiri pun sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua di sini, dalam ke-6 kitab utama hadis. Mana kitab utama hadis 6 tu? Itulah yang dimaksudkan dengan Sunan Sittah. Setengah-setengah ulama dia sebut Sihah Sittah. Sunan Sittah. Iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini kitab utama hadis. 6 kitab utama hadis mengikut ahli sunnah. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita kena tahu maksud ke-6 kitab utama hadis ni bukanlah makna ini kitab hadis yang tertinggi. Semuanya 6 tu tinggi daripada kitab hadis lain. Tidak gitu. Kalau faham gitu silap. Ya, Bukhari dan Muslim tu memang betul lah. Lebih tinggi daripada kitab lain lah. Tapi kalau selain daripada Bukhari dan Muslim, ya 4 lagi tu, tak mestinya bila kita masukkan dia tu dalam kitab utama, bermakna ia lebih daripada semua kitab hadis yang lain. Semua kitab hadis yang lain bawa dia. Bukan gitu. Misalnya Muwatta Imam Malik, itu lebih tinggi. Lebih tinggi daripada Tirmizi, lebih tinggi daripada Nasa'i, lebih tinggi daripada Abu Dawud, lebih tinggi. Tapi dia tidak termasuk dalamnya. Sunan Darimi, tinggi. Sunan Darimi. Mukhtara Ad-Diya Al-Maqdisi, tinggi. Lebih tinggi lagi daripada Ibnu Majah apa semua tu. Tapi dia tidak termasuk. Jadi maksud 6 kitab utama ni, 6 kitab yang dijadikan sebagai sukatan pengajian hadis. Itu maksud. Itu kitab utama hadis ni, makna orang buat mengaji kitab ni. Kalau dia kata dia ni mengaji hadis, 6 kitab dia tak mengaji. Tak mengaji lagi tu. Dia ni pelajar hadis, tapi 6 kitab ni tak mengaji. Bukan. Dia ni orang hadis. Orang hadis lah kita. Ahlul hadis. Tapi 6 kitab ni pun tak mengaji. Bukan tu. Tak kena tu. Tak cukup syarat. Sebab apa? Ni sukatan. Kalau pengajian hadis betul, dia kena mengaji. Orang lain tak apa tak mengaji. Mudahlah. Kalau boleh ni, senang orang lain. Orang lain baca sendiri, tak apa. Tak payah sanad, tak apa. Yang ni, kena sanad. Mengaji juga benar lah. Mengadap tu guru, kata. Mengadap tu guru. Bila kita mengadap tu guru, kita tahulah benda-benda tadi. Tahulah. Kalau kita baca sendiri, jauh tak dapat benda tu. Itu maksud ke-6 kitab utama hadis. Mana dalam pengajian hadis sejak zaman berzaman, semenjak ada kitab itu dan seterusnya, kemudian sistem pengajian hadis yang betul mengikut tradisinya, gitulah 6 kitab ni orang buat mengaji. Kalau mengaji lebih lagi tu bagus lagi lah. Memang bagus lah. Kalau belajar lebih lagi. Kita belajar Muwatta Imam Malik, kita belajar Muwatta Imam Muhammad, kita belajar Ma'anil Athar Imam Tahawi, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu baguslah kalau belajar. Tapi tidak mesti. Ini macam mesti. Macam mesti. Tapi sistem pengajian hadis zaman moden ni macam lain. Macam lain. Dia tidak semestinya sekarang ni orang yang habis PhD sekalipun. Dia habis PhD yang hadis, tak mesti dia mengaji semua kitab ni. Dia hanya diberi tajuk satu topik, membaca tajuk tu.
Peringkat master pun begitu, peringkat PhD pun begitu. Itu bagus juga, adalah keistimewaan dia cara tu. Tapi bagi saya lari daripada cara tradisi lah. Orang yang mengaji cara tu sepatutnya dia mengaji juga secara tradisional tu. Baru kemah. Sebab ini cara dia akui zaman berzaman. Kalau orang kata mengaji hadis tak mengaji sunnah sittah, bukan dia lah. Tak kena cara. Baik. Dia buat mari ni. Lepas tu kita dah baca dah tadi. Kita ada nota 1544. Asar Umar yang dikemukakan oleh Bukhari di dalam tajuk bab ini tidaklah sebagai dalil utamanya. Dalil dah, tapi tidak dalil utama lagi. Ia hanya sebagai dalil sokongan semata-mata. Dalil utamanya ialah riwayat yang dikemukakan di bawah tajuk bab ini, iaitu hadis ke-716. Bagaimanapun kedua-duanya tetap menunjukkan keharusan menangis dalam solat. Harus, sekadar harus, bukan kelebihan. No. Harus saja. Kesimpulan daripada asar Umar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Shaddad itu ialah pernah beliau sendiri bersembahyang subuh di belakang Umar pada saf paling belakang dia sembahyang. Ini cerita dia. Namun isakan Umar yang kuat ketika sedang membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, masih lagi kedengaran olehku. Itu cerita dia. Duduk di sahih. Bukan sahih ni, sah yang kelima. Kalau zaman kita ni, ya dah. Zaman tu penuh masjid tu, subuh je. Subuh ke maghrib ke. Jadi jauh dah berapa sah belakang tu. Tiba-tiba dia dengar esokkan. Itu ceritanya. Jelas sekali bahawa tangisan Umar sampai teresak-esak itu bukanlah berlaku kerana sesuatu kesakitan yang dialaminya pada mana-mana bahagian tubuhnya. Bukan juga kerana sesuatu bencana duniawi yang menimpanya. Tetapi semata-mata kerana berasa hibah bila membaca firman Allah tersebut. Dari situ diketahui bahawa tangisan dengan esakan yang kuat seperti itu sekalipun tidak membatalkan salat. Mana kalau kamu cuba nak eja dalam banyak-banyak, mesti ada boleh juga tu. Namun walaupun begitu dia tidak berhenti bersembahyang. Tak ada siapa-siapa pun yang mufarakah di belakang. Itulah pegangan Imam Bukhari. Tapi ini bukan pegangan asas lagi. Pegangan sokongannya ni, dalil sokongannya baru. Riwayat Abdullah bin Shaddad, jadi apa ni, ya Sayyidina Umar berasa hibah tu apa? Cerita tu kan, kalau kita belajar tafsir surah Yusuf kan, cerita surah Yusuf lah tu, sedih Nabi, ayah dia tu, Nabi Yaqub tu sedih dengan kehilangan anak dia tu. Tak kata apa lah. Dia kata dia hanya mengadu kesedihan, duka cita dia kepada Allah saja. Tak perlu mengadu kepada orang lain. Kan? Nabi Yaqub tu sampai akhirnya buta mata dia. Sedih menangis macam teringat kepada anak dia Yusuf. Kan cerita dia sedih kan? Adik-beradik nak bawa pergi main. Bawa perginya tahu dalam telaga. Cerita tu sangat menarik. Dalam Quran sendiri, akhir sekali dia jumpa semua. Yang kawan ini, adik ni jadi raja pada ketika itu. Kira-kira jadi raja dah lah. Pada ketika itu. Semua tak tahu, dia tahu. Dia kenal abang-abang dia. Di situlah mimpi dia masa budak yang dia cerita kepada ayah dia menjadi kenyataan. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin.
Eh? 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada aku. Ayah dia pesan, jangan royak kat adik-beradik ni. Mimpi ni jangan royak. Mimpi tu jadi kemudian berapa puluh tahun kemudian. Jangan mimpi ni. Mimpi Nabi. Mimpi orang soleh. Mimpi orang baik-baik. Kadang-kadang menjadi kenyataan berpuluh tahun kemudian. Jadi saya nak bayangkan kalau baca daripada awal surah tu cerita dia. Ibaratlah kepada orang yang faham. Kepada orang yang faham. Baik. Lah siapa adik tu kena jual kat orang kan. Jadi hamba suatu ketika. Dijual. Di pasar. Pasar jual hamba. Tak apalah. Baik, riwayat Abdullah bin Shaddad yang dikemukakan secara ta'liq ini. Secara ta'liq tu kita dah sebut dah tadi. Apa maksudnya? Telah diwasalkan oleh Sa'id bin Mansur daripada Ibni Uyainah, daripada Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, bahawa dia telah mendengarnya daripada Abdullah bin Shaddad seperti yang tersebut itu dengan tambahan dalam solat subuh. Jadi semaya tu dengarlah semaya. Dia imam baca kuat. Tetapi menangis dia kalau tidak semaya subuh pun. Kalau menangis kuat kan esok tu akan didengar juga. Tapi semaya ni semaya subuh. Semaya subuh. Maknanya Imam Bukhari sebut secara ta'liq sahaja. Riwayat ni secara mausul, maknanya dengan sanad yang lengkap daripada bawah sampai ke atas, itu ada. Itu dikemukakan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya. Sa'id bin Mansur di dalam sunannya. Cuma ada tambahan lagi. Jadi semaya atau semaya apa? Sembahyang subuh. Ia dikemukakan juga oleh Ibnul Munzir melalui saluran riwayat Ubaid bin Umair. Katanya Umar menjadi imam dalam salat fajar. Sembahyang subuh lah. Beliau membaca surah Yusuf dalam salat itu. Apabila membaca wa biyaddat 'ainahu minal huzn fa huwa kadhim, bermaksud dan kedua belah matanya menjadi putih kerana kesedihan, dan dia yakni Yaqub adalah seorang yang menahan kemarahannya, yakni terhadap anak-anaknya. Dia tahu anak dia ni buat perangai ni, tapi dia sabar. Dia sabar. Fasabrun jamil, kata dia. Sabrun jamil tu macam tu lah. Boleh sabar berpuluh tahun. Terus beliau menangis sehingga terputus suaranya. Sayyidina Umar ni lah. Bila baca tu, putus suara. Kemudian beliau mengulangi bacaannya. Ini lebih detail dalam riwayat ni. Dia macam kaifiat bacaan Sayyidina Umar. Al-Baihaqi pula dengan sanadnya meriwayatkan daripada Alqamah bin Waqqas, katanya pernah Umar membaca dalam salat Isya surah Yusuf. Mana mungkin ni peristiwa lain pula lah. Aku ketika itu berada di saf belakang. Apabila dibacanya kisah Yusuf, aku mendengar tangisan dan esakannya walaupun aku berada di saf belakang. Jadi ini bukan seorang lah riwayat, bukan Abdullah bin Shaddad sahaja. Orang lain juga ada meriwayatkan. Dan kalau nak sanad yang bersambung, ada pun di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Itu apabila Imam apabila Imam Bukhari sebutkan secara ta'liq, biasanya pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari akan sebut ulama hadis yang lain yang menyebutkan hadis itu dengan sanad yang bersambung, supaya orang tidak kata ini cerita yang putus sanadnya. Tidak, bersambung sanadnya. Cuma Imam Bukhari tidak sebut dengan sanad. Apa sebab? Ada sebab lah. Ada sebab lah. Sebabnya apa? Sebab tidak menepati syaratnya. Tidak mesti dhaif, tak mesti dhaif. Imam Bukhari letakkan hadis
dalam tajuk bab di bawah tu, secara taklid ada banyak sebab. Antaranya kerana hadis itu atau asar itu tidak menepati syaratnya. Tak mesti dhaif, ataupun hadis itu dhaif. Boleh jadi juga. Dia sebut secara taklid. Ataupun dia ada sebut dari tempat lain. Dalam kitab dia juga. Jadi dia tidak mahu sebut banyak kali, setiap kali sebut tu dengan sanad. Jadi dia ringkaskan saja. Kata orang ni, kata Ibnu Mas'ud. Padahal yang dia sebut tu ada dalam Bukhari sendiri. Sebab tu kita kata, yang Imam Bukhari riwayat secara ta'liq itu tidak semesti kerana dhaif. Banyak sebab lain lagi. Banyak sebab lain lagi. Jadi ulama-ulama apa nama ni? Bila bertemu dengan hadis macam ni, mereka akan sebutlah di mana hadis ni ataupun asar ni ada dengan sanad yang lengkap di mana, mereka akan sebut. Dan itulah yang kita lakukan di sini, yang kita lakukan di sini. Hafiz Ibn Hajar tulis satu kitab, Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq. Yang berkait dengan Sahih Bukhari ini, dia ada dua lagi dia tulis kitab. Satu Taghliqut Ta'liq, satu lagi Intiqadul I'tirad. Orang kritik dia, dia balas balik, dia jawab balik. Kritikan orang. Itu dalam kitab Intiqadul I'tirad. Lepas tu hadis-hadis yang disebut oleh Imam Bukhari secara taklid ni, dia sebut dengan lengkap. Sanadnya di dalam kitab dia, yang satu lagi itu, iaitu Taghliqut Ta'liq. Jadi kalau baca kitab tu saja pun sudah memadai. Dalam kitab tu dia sebutlah orang ni. Sebab itu kita kata Hafiz Ibn Hajar ni paling rapat dengan Sahih Bukhari. Kalau di kalangan pensyarah hadis tu, dia paling rapat. Sebab apa? Dia meninjau Sahih Bukhari itu dari semua sudut. Itu kelebihan dia, sebab tu orang angkat dia nombor satu. Kalau dalam syarah Bukhari ni nombor satu. Sebab apa? Sebab dia semua tempat dia tengok. Yang orang lain tidak bincang, dia bincang. Baik. Kita pergi kepada hadis. Hadis ni kita bertemu dengan perawi mula-mula 1545 Ismail. Siapa Ismail ini? Beliau ialah Ismail bin Abi Uwais Al-Asbahi Al-Madani, anak saudara perempuan Imam Malik bin Anas. Ismail bin Abi Uwais. Nama sebenar Abu Uwais ialah Abdullah bin Abdullah bin Uwais bin Malik bin Abi Amir. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Dia boleh sebut kan? Boleh sebut beberapa keturunan. Sebab dia ambil hal asal keturunan ni, orang-orang Arab ni dia ambil hal. Dijaga keturunan tu, dia simpan lah. Kita pun paling tidak kena tahulah 3-4 lapis tu paling tidak kan. Ni kadang-kadang ayah kepada tok tu tak tahu dah. Ayah kepada tok tu pun tak tahu dah. Tak apalah. Ismail meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, Abdullah. Saudaranya Abu Bakar. Jadi ayah dia, saudara dia Abu Bakar, Abdul Hamid bin Abi Uwais, dan pakcik sebelah ibunya iaitu Imam Malik. Selain mereka yang tersebut itu, beliau juga meriwayatkan hadis daripada Abdul Aziz bin Abdullah bin Al-Majishun, Salamah bin Wardan, jadi murid Anas bin Malik, sahabat Nabi tu, Sulaiman bin Bilal, Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah, dan ramai lagi orang-orang lain. Ini orang yang dia riwayatkan hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad bin Saleh, Ahmad bin Yusuf As-Sulami, Abu Muhammad Ad-Darimi, Yaqub Al-Fasawi, Muhammad bin Nasr, dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya.
Jadi ini kena ingat, yang saya sebut ni tidak semua. Kalau nak tahu siapa lagi yang meriwayatkan hadis daripada dia, kena tengok kitab rijal yang besar-besar. Kita sebut di sini sekadar yang dirasakan perlu saja. Sekadar contoh. Begitu juga kalau dia meriwayatkan daripada orang, daripada siapa-siapa. Banyak dah tu pun sebut. Setengah-setengah kitab tu sebut 2 saja. Tapi kalau nak lebih lagi, itu kena pergi kepada kitab-kitab rijal hadis. Ismail bin Abi Uwais memang seorang alim di Madinah dan seorang muhaddis di kalangan mereka, walaupun ingatannya tidak begitu baik. Sebab orang zaman dahulu ni kan, ingatan dia tu perlu benar. Perlu benar. Dia ambil kira tu. Kalau tak ada buku pun, kalau ingat, memang dia ketahui dia kuat ingatan dia. Memang satu keistimewaan lah. Kata Al-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala, jika Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengannya, nescaya hadisnya turun dari darjat sahih ke darjat hasan. Tapi Bukhari dan Muslim terima hadisnya, menyebabkan dia ni diterima sebagai perawi hadis sahih. Sebab apa? Sebab tadilah ada kelemahan dia tu. Kelemahan dia tu, ingatan dia tidak begitu baik. Sebab dia orang zaman dahulu, dia banyak riwayat berdasarkan ingatan dia saja. Berdasarkan ingatan dia. Beliau dilahirkan pada tahun 139 dan meninggal dunia pada tahun 226 Hijrah. Baik, kita pergi lagi. Dan hadis ini kita dah bertemu sebenarnya beberapa kali. Beberapa tempat. Ada panjang, ada pendek. Di sini, baik. Di sinilah terletak istidlal Bukhari daripada hadis ini. Nabi SAW memang sudah tahu tentang kelembutan hati Abu Bakar dan mudahnya beliau menangis apabila membaca Al-Quran. Namun baginda tetap memerintahkan supaya Abu Bakar lah yang menjadi imam orang ramai. Baginda tidak berpesan kepada Abu Bakar supaya mengawal perasaannya dan tidak menangis dalam solat. Tidak juga baginda SAW melarang beliau daripada menangis ketika membaca Al-Quran di dalam solat. Semua ini membuktikan menangis di dalam solat itu tidak membatalkan salat dan tidak juga menjejaskannya. Jadi di sini tak ada disebut dia menangis itu sampai bunyi. Kalau bunyi itu pun dia eja ke tak ada dia eja, tak ada perincian itu. Sehingga kita boleh kata kemungkinan untuk tangisan dia, esakkan dia tu sehingga boleh dia eja pun ada kemungkinan. Sebab tak ada bukti yang kata dia menangis, memang menangis, tapi taklah sampai 2 huruf sehingga boleh dieja. Tak ada riwayat macam tu. Imam Bukhari pegang dengan umum itulah. Sebab itu dia kata secara mutlak tak apa. Secara mutlak tu makna kalau kita sakit apa-apa, nak sakit perut ke, tadi kita baca Quran, cerita tu ingat hibah tu kan, kisah Nabi Yaqub tu. Kalau katakanlah seorang tu sakit, dia sakit lalu menangis, macam mana? Itu kerana tubuh dia tu, kerana diri dia, keadaan diri dia. Bagi Imam Bukhari tak ada. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i yang kedua tadi. Jangan pakai satu saja ya. Setengah-setengah orang dia ambil satu saja. Lepas tu dia kata itu mazhab Syafi'i. Yang lain tu pun mazhab dia juga. Mazhab dia juga. Bahkan Hafiz Ibn Hajar kata yang tu lebih kuat dari segi dalil. Maknanya tak apalah. Cuma jangan, kalau boleh kawal lah. Ni tidak boleh kawal lah tu keadaan tu. Kira-kiranya semua nak kawal. Tapi tidak terkawal. Bila tidak terkawal, apa sebab pun
tak batal. Sebab menangis bukan bercakap. Yang dalam hadis sebut tak boleh tu bercakap. Makan, minum, itu baru membatalkan. Menangis tak ada sebut. Kalau suka, ulama tengok, ni menangis ada khilaf. Suka ni apa sebab? Suka ni dapat galak kan? Kalau kita orang Kelantan kata galak lah. Pasti mana pula galak dalam semayang dah. Kalau menangis tu ada sebab juga kita kata lah. Ada sebab. Dan itu sebagai tanda khusyuk ke? Takkan suka dia khusyuk. Jadi bercanggah. Sebab tu lebih ramai ulama kata membatalkan. Tapi tidaklah sampai membatalkan wudu. Kalau mazhab Hanafi ni batal wudu. Dia adalah hadis dia tu. Itu bincang panjang pula lah. Bincang panjang pula lah. Jadi dia ada juga hadis dia. Cuma jumhur ulama tidak berpendapat begitu. Mana bagi Bukhari ni kalau menangis ni, tak. Cuma kalau andaya sajalah. Sengaja. Nak suka. Nak menangis dalam semaya. Jangan macam tu. Sengaja. Dia adalah apa-apa sebab tak kira lah apa sebab. Tak apa. Dia teringat macam tadi, teringat anak dia, teringat apa-apa lah. Teringat mak ayah dia dulu mati dah. Mari teringat, lalu menangis, sedih. Tak apa. Lepas tu tak adalah kata kalau dua huruf sehingga boleh dieja dengan tetap begitu, dengan jelas begitu, membatal. Dia tidak gitu. Tapi ada ke tidak orang yang berpendapat itu? Ada, memang ada. Jadi kita kena ambil kira lah. Seeloknya jangan sampai begitu. Kalau iya pun janganlah sampai begitu. Begitu. Jangan sengaja nak menangis dalam sembahyang. Tak boleh. Kalau tidak sengaja, tiba-tiba sakit, tak boleh nak kawal. Orang sakit kan? Orang sakit macam-macam, kita tak boleh nak bayar. Dia boleh berlaku benda-benda macam tu. Jadi dah lah dia sakit, batal kena sembahyang pula tu. Nak pilih pendapat mana ikut. Pendapat hak susah ada, hak mudah sikit pun ada. Pilih. Ketika orang sakit misalnya, contohnya, boleh berlaku sangat menangis. Kadang-kadang mengenalkan nasib sendiri pun boleh menangis. Lama sakit ni. Kadang-kadang tu hari uji seseorang 10 tahun sakit. Tak menangis macam mana? Mengenalkan macam-macam lah ceritanya. Jadi sebab itulah kita kata dalam keadaan sakit nak bangun, nak duduk payah. Tiba-tiba Kim menangis ni kena mulai semula semuanya. Dan kalau kita anggap tak sah, lepas ada waktu kena qada. Dah tak sah, kena qada. Sebab itulah fiqh ni untuk kemudahan sebenarnya. Fiqh ni untuk hak mudah. Kita sendiri lebih tahu lah. Jangan main-main. Jangan main-main tu nak ambil hak mudah saja. Tak ada apa sebab pun saja. Janganlah macam tu. Tapi kalau ada sebab, misalnya kita kata sakit tadi, ada sebab tu. Kalau kita dalam keadaan tu ambil yang mudah, apa salahnya? Selama ni kita tak sakit, tidak begitu pun kita semaya, tidak begitu pun. Ni nak macam mana? Keadaan kita. Kan? Agak terbuka. Memang mazhab Imam Bukhari macam tu. Secara mutlak. Tak apa. Sebab Sayyidina Umar sampai begitu tu, kita nak kata boleh heja ke tak boleh heja tu. Sampai begitu. Esok di belakang tu, jauh tu orang dengar. Kuat pula tu menangis tu. Kalau kita tak sampai peringkat tu, lagilah boleh. Lagilah boleh. Tak apa. Baik. 1547 ini yang terakhir. Sebab hadis ni kita dah bertemu beberapa kali. Dan nanti akan ada lagi di depan. Kata-kata Hafsah ini ada kaitan juga dengan peristiwa madu
yang tersebut di dalam riwayat-riwayat yang sahih, iaitu pernah Rasulullah SAW menghirup madu di rumah Zainab. Kerananya baginda datang sedikit lewat ke rumah Aisyah dan Hafsah. Sebagai tindak balas, Aisyah merancang sesuatu agar Rasulullah SAW tidak lagi datang lewat ke rumah mereka dengan sebab-sebab seperti itu. Kata Aisyah kepada Hafsah, jika baginda datang ke rumahnya, katakan saja kepadanya, kenapa mulut baginda berbau getah maghafir? Getah maghafir ni yang agak berbau busuk. Dia dihirup oleh ni lebah. Lebah suka pergi. Jadi lebah hasil daripada getah tu. Kerana menurut cakap Aisyah itu, Hafsah walaupun teragak-agak telah berkata begitu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah celaan Allah terhadapnya di dalam Al-Quran yang dibaca buat selama-lamanya. Itulah peristiwa yang mendorong Hafsah berkata kepada Aisyah bahawa, apakah kau mahu aku ditempelak pula oleh Rasulullah SAW seperti mana telah berlaku selepas peristiwa Nabi SAW meminum madu di dalam di rumah Zainab. Kalau begitu, aku tidak akan mendapat apa-apa pun kebaikan kerana mengikut cakapmu. Mula aku ikut dah kamu. Aku kena kata begitu. Tunggu ayat Quran. Berkenaan dengan kita. Ni aku ikut kamu juga tengok Nabi. Tak dengar pun. Tak dengar pun apa dia kata, dia cadai Umar. Tetap nak Abu Bakar semacam. Walaupun tahu dah Abu Bakar ni akan menangis. Dia tak boleh nak kawal perasaan. Ini menunjukkan tangisan tidak menjadi apa-apa masalah kepada semaya. Ini nak jadi tu imam, nak jadi driver orang ramai ni. Kalau batal dia, batal orang lain. Pun Nabi SAW tak kisah. Apa lagi kalau semaya seorang? Begitu. Apa lagi kalau semaya seorang? Apa lagi kalau makmum di belakang tu dia sendiri ya. Ni masalah iman, berkait orang lain dengan dia. Pun Nabi tak kisah. Menunjukkan tak apalah. Itu dalil Imam Bukhari. Itu dalilnya. Jadi tidakkah Imam Bukhari ini berdalil dengan hadis terus secara langsung? Itulah kerja ataupun kedudukan Imam Mujtahid. Macam tu cara dia. Dia rujuk pada Quran, kepada hadis sendiri. Baik. Itulah nampaknya masa kita pun dah lewat. Rasanya cukup setakat itu untuk hari ini. Kita sempat baca satu bab saja. Bab seterusnya insya-Allah akan datanglah. Wallahu a'lam. Kita ni hari ni tak ada pengurusi. Mungkin ada nak tanya reka-reka sebab masa kita pun lewat. Kalau reka-reka insya-Allah boleh. Silakan kalau ada apa-apa. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada orang tukar kita tu dia nangis kan? Ya, ya. Dia tidak buat lah. Kita kata buat tu kita pada hati lah. Bukan terlalu mengganggu kita kan? Tak apa. Apa? Tak ada menjejahkan apa-apa. Tak ada apa. Dia menangis tu pun tak apa, kita pun tak apa. Cuma ialah terganggu sikit sebanyak tu adalah. Macam kita duduk sebelah orang yang bau busuk mulut kan, terganggu. Terganggu. Apa nak macam mana? Sebab itu Nabi SAW tak bagi pergi masjid tu. Orang makan bawang putih zaman dia. Rokok tak ada lagi zaman tu. Rokok kau buah petai kau tak ada tempat dia kan. Adanya bawang putih. Masyarakat dia tu makan bawang putih mentah-mentah gitu. Nabi tak bagi. Pergi masjid. Kalau pergi, kalau orang macam tu pergi, dia suruh husuk. Pergi lempar dekat kubur bakit. Sampai begitu. Jadi maknanya kita pun kena begitulah kan. Jadi tidak nanti bawang putih, kadang-kadang lebih pada bawang putih ni, penyakit ni.
Hak rokok tu satu hal dah. Hak tidak rokok pun, memang penyakit. Dia ni bau menyeksakan orang sebelah. Lebih daripada sendawa makan buah duri. Maknanya itu antara sebab juga tu bagi saya lah. Kalau nak jaga, nak melera hak Nabi kata tadi tu, tak usah pergilah, bubat dulu. Tak usah pergi. Itulah kita ni tua baru nak pergi dah. Masa muda-muda pula tak pergi. Bila tua dah apa ni, gigi pun teruk dah, jadi kursi pun teruk dah, bau teruk. Baru nak pergi. Yalah. Kena kira lah lagu mana, macam mana. Gosok gigi, jaga semua. Pergi bubat. Gitulah cara. Tapi itu antara benda yang kena jaga lah. Itu lebih banyak lagi sebenarnya daripada orang menangis ni. Bau busuk tu. Bau busuk ni macam-macam. Nasib baik dah kita tempat kita ni. Tidak bau busuk sangat. Orang pakai air wangi apa semua. Setengah-setengah tempat tu bau tubuh pun satu hal. Mulut tu suku. Bau tubuh tu pun pening kepala tu. Sebab tu yang Nabi suruh mandi sangat tu nak pergi sembahyang. Terutamanya jemaah sekurang-kurangnya seminggu sekali. Sejuk ke sejuk pun kena mandi. Nak pergi jemaah tu tempat orang ramai. Dia ajar begitu. Supaya tidak mengganggu orang. Khusyuk orang tu kena jaga. Tapi kalau berlaku juga tak apa, sekadar itu. Tak apa. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang reka-reka. Ya. Doa serta tahiyat hati mesti orang kata boleh baca selain bahasa benda khilaf lah tu. Tapi seeloknya semoleknya kita baca hak Nabi ajar. Hak jelas ada. Hafal lah tu. Supaya tidak terkena khilaf tu lah. Kalau hak Nabi ajar. Ataupun kita kalau guna bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Kita buat sendiri. Kalau kita pandai lah. Masalahnya kita tak pandai. Sebab tu ada yang berpendapat begitu. Boleh. Kalau mengikut pendapat tu lah. Tapi kalau bagi saya yang lebih eloknya, dah kita tak pandai nak buat sendiri, kita ambil lah doa Nabi-Nabi. Nabi kita. Sebab doa Nabi ni memang lengkap. Lebih baik daripada kita buat sendiri. Dalam banyak-banyak tu kita pilih lah. Sekarang ni kan banyak dah. Bukan seperti orang zaman dulu. Buku-buku kalau ada pun tak boleh baca. Buta huruf. Ramai orang kita dulu. Sekarang ni banyak dah buku-buku doa Nabi tu. Doa maksud daripada Nabi. Pilih pula yang sahih-sahih pula. Lagi bagus. Kalau yang tidak sahih kurang pun tak apa. Bab doa ni tak apa. Asalkan tidak maudhu, sudah lah. Kalau doa sikit-sikit tu tak apa lagi. Boleh kita. Jadi itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Nak mengelak daripada khilaf. Tentu kita percaya doa Nabi ni lengkap. Kalau kita perhatikan, cuba tengoklah kitab doa-doa kan ada semua keperluan. Kalau kita misalnya buta, ada doa untuk buta. Kita kena dianiayai orang, dijajah, ada. Kita sakit, ada doanya, semua ada. Jadi itulah yang terbaik. Kita tengok Nabi itu kita hafal, cuba hafal, kita dapat pahala lagi. Lepas tu kita dapat doa yang terbaik sebenarnya bila kita ambil daripada Nabi itu. Terbaik. Walaupun kenyataannya tidak seperti kita, tapi kita baca gitu juga. Misalnya dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Quran. Doa Quran macam tu tak boleh ubah. Walaupun kita ni ada isteri seorang, doa tadi itu isteri kami. Mana isteri ramai. Kita doa untuk kita seorang, pakai itu juga. Lebih baik lagi. Daripada kita buat sendiri, dah kita seorang, kita kata untuk akulah. Dah. Tidak begitu. Wa dzurriyyatina, dzurriyyat. Padahal anak kita seorang. Itu mana zuriat ramai tu. Kita pakai itu. Lebih baik. Itu nak cerita lebih baik.
doa Quran atau doa hadis ni macam itulah. Sehingga zahirnya dapat tidak sesuai dengan kita pun, kita kena baca itu. Itu yang lebih baik. Apalagi kalau memang sesuai. Rasanya setakat tu lah kan. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.